Saya sebagai seorang yang dikenali, public figure, saya ada tanggungjawab untuk educate fans-fans saya ni supaya meletakkan otak mereka di tempatnya. Ha. Assalamualaikum semua. The Hijabista Show kali ni Kila berseorangan sahaja. Tapi belum terlambat untuk Kila ucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin buat semua. Jadi kan kalau kita raya-raya ni mungkin anda di rumah masih lagi tak sempat nak melawat sanak saudara kan, sebab mungkin rasa tak terkawal SOP dekat rumah. Jangan risau sebab boleh kita jumpa dekat kafe juga. Macam Kila sekarang ni nak kopi. Jadi Kila nak ajak lah kawan Kila juga. Jom kita call. Hello, Assalamualaikum Sheila. Ya, Waalaikumsalam. Macam dekat je suara. Hai, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Sihat ke Sheila? Alhamdulillah. Macam mana raya okey? Raya so far okey. Saya rasa ni merupakan raya yang terbaik sepanjang kehidupan 32 tahun ni. Macam tu. Alhamdulillah. Dunia selebriti ni tak lari daripada kecaman. Betul. Daripada netizen, daripada makcik-makcik bawang, budak-budak bawang banyak kan. Kadang-kadang hak privacy Sheila sendiri pun orang kata ada orang nak masuk campur. Jadi Sheila sebagai seorang selebriti macam mana nak atasi kecaman daripada netizen? Kecaman netizen ni untuk saya tak payah jawab lah. Kita lebih kenal diri kita and kita buat apa yang kita rasa nak buat. Walaupun kadang-kadang kita sebenarnya tidak kita tidak berhasrat untuk memberi ruang kepada mereka untuk berkata buruk tentang kita ke ataupun mencetus satu ruang untuk meribah ke apa benda kan. Tapi kita tak boleh kontrol manusia-manusia lain. Jadi kita ni kena amati betul-betul lah apa yang kita nak sebelum kita nak post apa-apa. Kita baca caption tu berulang kali. Mungkin malam ni mungkin tengah marah ke apa benda, kita jangan main social media dulu. Ataupun kita rasa macam hidup kita tak best, kita tengok orang lain punya hidup macam best. Dia macam best dekat social media. It doesn't mean that behind closed door is still the same. Social media ni semua duniawi dek. Jangan nak serius sangat. Kalau ada komen negatif, kecam-kecam Sheila jenis yang delete ke, macam lantak lah orang nak cakap apa pun, ke macam mana? Dulu saya memang pantang. Saya akan jawab. Tapi bila dah umur macam ni, saya punya apresiasi dan juga tanggapan saya, perspektif saya terhadap manusia-manusia lain ni dah berubah banyak. If you don't like to see something, stay away from it. Mute dia ke apa ke kan. So dulu saya block lah. Tapi sekarang ni I think I don't have to do that. Saya tak payah bagi attention ataupun feed dia orang punya need untuk nak mungkin nak saya hari ni nak pilih Sheila Hamzah lah, saya nak gaduh dengan Sheila Hamzah. Saya tak nak bagi. Perlu ke Sheila sebagai seorang selebriti ni untuk aktif dekat Twitter juga? Of course sebab sometimes bila kita banyak sangat kira melihat visual, dia bagi buah fikiran yang tak berapa elok sebenarnya. Sebab bila benda tu terlalu visual macam gambar, edited photos, I would say most of the time on social media it's not real. I do have pores, I do have my skin might have texture, hidung kadang terbalik, tunggang-tunggang, sengit-sengit, bengit, you know. Looks can be deceiving. Jadi bila on Twitter ni, I can write something. And then for example, recently, macam last month macam tu, there's some fan war going on kan. Saya sebagai seorang yang dikenali, public figure, saya ada tanggungjawab untuk educate fans-fans saya ni supaya meletakkan otak mereka di tempatnya. Sebab saya rasa macam benda ni memang kita kena educate tau fans kita, sebab that's our responsibility. Ini bukan tahun 2019 pre-COVID di mana you have to bring other women down to make another women feel good about themselves. That is so yesterday, that is so 2019, girl. Bila Kila dengar Sheila berkongsi, Kila rasa macam wow, meremah. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, selebriti ini pun tak lari daripada kecaman daripada netizen juga. Jadi apa kata kita saksikan Sis Cover. Dia cakap pasal positif and negatif, macam mana kita nak take the good and throw out the bad. Susah sangat sebenarnya. Everyday I know struggle dengan benda ni. You know, everyday saya alami kesusahan. Dan apa yang saya buat, saya
tak buat benda yang berkaitan dengan nyanyian saya. Contoh kalau saya ada kerja, barulah saya berfikir pasal industri. Tapi kalau saya ada cuti, saya takkan langsung tengok phone saya. Saya hanya buka bila saya perlu post saja. And then saya perlu reply to text, to important message, dan saya akan buka. But other than that, saya akan cuba lari daripada social media. Kejap. Nak tanya dah like ke belum? Dah subscribe ke belum? Dah tekan notifikasi loceng tu belum? Kalau belum, kena buat sekarang sebab kita nak sambung sembang-sembang dengan Kila. Jadi ini memang soalan yang Kila rasa wajib Kila tanyalah. Kila sangat suka dengan penghijrahan Sheila Amzah. Jadi nak tanyalah, macam mana cerita sikit dulu awal-awal berhijrah ni, macam mana bermulanya? Saya ingat lagi masa tu tahun 2012. Masa tu bulan puasa. So masa bulan puasa tu saya try lah pakai time tu. Bila kita ada shoot raya, so saya masih belum berhijab officially. So saya kena, masa tu saya ingat lagi saya shoot untuk satu program TV ni untuk raya. Saya kena buka tudung. Saya balik rumah, rasa macam janggal. Dia macam sebab kira macam hari-hari tu dah pakai tudung ni. Sebab yelah nak menghormati Ramadan dan sebagainya. So macam, okay. So I have that spark, macam rasa tak lengkap kalau saya tak pakai tudung. So at that time saya terus macam, tak boleh lah. After that day, saya balik daripada shoot tu. Lepas tu saya terus pakai je. Tapi saya tak adalah announce lah, my hijab now. Tak adalah macam tu kan. Tapi saya macam masa tu memang tak selesa. So after that, actually saya patut ke China lepas tu. Video yang diorang dapat daripada pihak kita, macam kita kena hantar some videos, semua tak pakai tudung. So bila saya pergi sana, diorang ingatkan hijab ni merupakan just fashion je. So bila saya menang competition tu, they ask me to take off my hijab. Dia kata, dia tukar fashion lain pula lah, dia kata kan. Lepas tu, tapi masa tu saya belum sign contract lagi. Saya cakap, tak boleh, if you want to sign me, you have to accept my hijab. Rasa macam seronok pula perkongsian kita hari ni kan. Tiba-tiba, ni sebab ni minum teh ni sedap sangat. Banyak input yang kita dapat hari ni. Tapi kita juga nak tahu macam mana nak dapatkan bibir yang on point. Apa kata, jom kita saksikan Mi So Cantik dulu. Kita nak minum dulu. Minum. Kali ini saya gunakan warna yang agak nude, tetapi ada sedikit colour dia. Sebab kita nak buat hari ni bibir kiss warna nude-nude sikit. Dia macam trend sekarang kan? Warna nude. Yes. Tapi bibir dia full lips. Oh, jadi macam Kylie Jenner? Yes lah. Assalamualaikum dan hai semua. So hari ni kita bersama lagi dengan Ayang Kamil, juru makeup tersohor Malaysia, untuk belajar mengenai solekan bibir. Hai hijabi semua, apa khabar? Okey Ayang, so hari ni kita sangat excited kan? Nak belajar macam mana nak buat bibir ni nampak orang kata lagi munggil. Okey. Mungil ke munggil Ayang? Mungil ke munggil pun samalah, dengar dia lebih kurang jugalah. Tapi kalau dalam bahasa Inggerisnya kita dengar, kita cakap sebagai voluptuous. Wow, macam letup gitu. Okay. So, apa first step yang kita nak buat sekarang ni? Okey, pertama sekali sudah tentulah kita akan prepkan bibir. Kita kena ada pencuci bibir yang khas untuk bibir. Dan kita ambil dan lalukan di atas bibir. Kita akan gosok menggunakan putih kapas. Lalukan keseluruhan bibir kita. Begini. Geserkan sikit bibir atas dan bawah sedikit dan kemudian kita padam. Okey, kita dah sedia untuk meletakkan pewarna bibir dan sebelum itu Okey. Ramai yang tak ada benda ni. Betul ke semua tak ada? Ya, sebenarnya inilah antara perkara yang paling penting untuk kita ada untuk wanita-wanita yang nak nampakkan bibir mungil tu tadi, mesti ada ya. Dan kali ini saya gunakan warna yang agak nude, tetapi ada sedikit colour dia. Sebab kita nak buat hari ni bibir kiss warna nude-nude sikit. Dia macam trend sekarang kan? Warna nude. Yes. Tapi bibir dia full lips. Oh, jadi macam Kylie Jenner? Yes lah. Pandai kiss. Okey. Pertama sekali, kalau kita melukis bibir, kita kena senyum. Tutup mulut dan senyum. Sebab kita nak garis bibir ni dia tegang akan senang pensel itu lalu ya. Jadi apa saya buat? Saya angkatkan sikit lukisan garis pensel ni ke atas dan sambung kepada garis yang asal dipanggil
punca bibir ni kat atas ni. Okey, untuk lagi satu tips saya nak bagi dekat sini. Jika sesiapa yang dapat melihat mengenal pasti dipanggil puncak bibir ni, jika dia ada jenis yang tajam, kita jangan cuba lukis ikut ketajaman dia, tapi kita bulatkan dia sikit macam tu. Okey, sekarang kita dah dapat rangka dia. Okey, selepas itu ya, kalau kita ada brush ataupun boleh menggunakan putik kapas ataupun brush juga macam ni, dan kita ratakan pensel bibir tadi. Garis bibir tadi ya, kita ratakan dia bagi dia tadi. Sekarang boleh kita lihat, tadi bibir Kiss kan nampak kering. Nampak tak? Sebelum tadi kita dah pakai pelembab tu tadi, dia nampak dah rata. Dan kita akan masukkan warna dia. Yang kita dah janji tadi, kita nak pakai warna yang nude-nude. Saya gunakan warna daripada Syukmura ni ya. Warna nude ni adalah favourite ramai ya. Okey, kalau siapa nak tahu, kodnya adalah MBG934. Dan kita letaklah kat sini kan. Kemudian kadang-kadang adalah macam garis-garis yang terkeluar, yang tak rata dan sebagainya kan. Macam mana kita nak buat ya? Kita boleh gunakan concealer yang ikut tone colour kita. Kita letak sikit kat sini. Kemudian kita ambil concealer tadi. Ambil di hujungnya sahaja. Kemudian kita akan tutup bibir tadi. Kita akan lalukan di bawah garisan bibir lipstick, lip liner yang kita dah buat tadi. Kat bawah ni. Kita ambil sikit lagi. Dan kita padamkan di atas dia. Dan seandainya macam Kiss nak tambah sikit lah, macam nak nampak berkilat sikit lah, nampak fresh kan. Malam nak berkilat kan? Berkilat sikit kan ya. Anda boleh letakkan gloss di atas dia. Saya ada kat sini satu dia panggil topper ataupun boleh dikatakan sebagai orang kata apa ni, gloss pun boleh lah ya. Kalau yang ada berkilat-kilat dalam tu pun lagi cun untuk malam ya. Memang cantik. Kita dah habis dah ni Kiss. Siap dah? Siap dah. Wow, memang voluptuous lah bak kata Ayang. Pandai. So dia nampak lebih rasa dan sekata. So thank you so much Ayang for today. Kiss pun nampaknya dah boleh gerak lagi event sekarang. Ya. So itu saja untuk Miss So Cantik kali ini. Bye-bye. Okey, baiklah kita sambung baliklah topik kita. Seronok kita bersembang tadi. Macam Sheila Hamzah adalah merupakan seorang penyanyi yang terkenal. Alhamdulillah. Jadi macam kalau Kila kan, Kila suka juga menyanyi. Tapi Kila menyanyi karok-karok untuk hilangkan stres. Jadi kalau macam Sheila sendiri, adakah Sheila rasa macam muzik ni mampu untuk menjadikan seorang Sheila Hamzah menjadi lagi positif ke macam mana? Sebab saya dah nyanyi dah 22 tahun. So, I would say music is in a way kira macam a getaway. It's not a de-stress sebab because benda ni adalah benda saya buat untuk kehidupan hari-hari. Tapi dia macam satu tempat yang saya boleh lari sekejap. Muzik ni juga jadi satu terapi lah. Terapi. Boleh tak Sheila kongsikan mungkin perkongsian yang terakhir lah kepada para penonton, selebriti ataupun sesiapa sahaja nak tepis negativiti, kita nak kekalkan positivity dalam hidup ni macam mana? Kita kena limitkan kita punya masa dekat social media. Kalau kata kita, you know yourself. Kalau you rasa you tak boleh take it, you kena limitkan. And I always believe in qanaah. You kena tengok pinggan you sendiri. Always, whatever that the food that has in your pinggan, you kena focus on those things. Yang rezeki yang Allah bagi in your own plate. You janganlah sibuk tengok orang lain punya plate, orang lain punya pinggan. Put yourself first. It's not selfish to put yourself first. Sebelum you boleh buat sesuatu benda yang positif untuk orang lain, contoh untuk anak you, untuk suami you, untuk your family and your friends, if you don't put yourself first, semua benda-benda ni semua ganap. Focus on yourself. Self-love is very important. Self-love. You do you. Yes. Jadi kita boleh orang kata rangkulkan bahawa social media ni sebenarnya kita sendiri boleh kontrol benda tu. Boleh. Kalau kita tak suka, kita boleh delete. Kalau benda tu menyakitkan hati kita, kita jangan tengok benda tu. Tengok. Jadi thank you so much No Sheila problem.
Hamzah. Terima kasih. Sudi berkongsi bersama kami di The Hijabista Show. Thank you for having InsyaAllah me. ada jodoh. Dan hari kita akan berjumpa lagi. InsyaAllah. Jadi kepada anda para penonton, jangan lupa untuk like, subscribe dan share this video. Banyak-banyak tekan like. Sampai kita berjumpa di episod yang seterusnya. Bye. Terima kasih semua.